Sebenarnya kita ada kaedah untuk kita potong kain lah. Okey, andainya jenazah, kita ukurkan. Jenazah tu mari sini. Sini. Tak apalah, basah-basah ni basah. Okey, jenazah ni dia meninggal. Okey, kita kena pergi ke tempat dia meninggal. Tuan-tuan kena ukur. Pastikan lebih sejengkal di kepala, jengkal di kaki. Okey? Dah lebih, barulah kita boleh koyak kain. Ni kita baru koyak tadi lah. Saya sayang nak koyak kain baru tu. Ni kita koyak, kemudian kita pastikan dia lebih. Ada 3 lai kita koyak. 3 lai, lebih sana, lebih sini. Kemudian kita akan susun kapas. Ni kapas, kita letak kat kepala, ni kat punggung dia. Kemudian kita akan letak cendana juga kapur baru yang tuan-tuan belajar tadi tu. Okey? Okey. Lepas tu pocik sikit air mawar supaya dia ada wangi. Kan? Pastikan dia ada 5 tali. 1 di kaki, 1 di kepala, di sini 1, di sini 1 dan di lutut 1. Dia ada 5 ni. Okey? Tak siap-siap. Bawah ni dah ada siap-siap. Nampak? Tuan tengok. Saya dah letak dah. Dah ada dah. Nampak? Dah ada dah semua. Okey? Dah siap. Maknanya kita dah kena siapkan kapan ni dulu. Kalau bila berlaku kematian, kita kena siapkan kafan dulu. Baru kita mandikan jenazah. Sekali kita mandi jenazah sejuk. Kapan baru nak koyak kain? Dilambat. Siapkan ni dulu. Barulah kita mandikan. 3. Kalau perempuan 5. Okey. Apabila berlakunya kematian, bila dia meninggal, contohnya sanak saudara ke adik-beradik kita meninggalkan, benda yang pertama kita kena buat, kita carilah minyak baby oil ke, kalau tak ada minyak masak pun okey. Okey, letakkan di sendi-sendi ni. Sendi ni, sendi tengkok ni, sendi kaki, sendi bawah lutut, dan kalau boleh letak di sini. Cabang paha ni kan. Letak sebab kita nak lembutkan nanti. Biasanya jenazah kalau 8 jam ke bawah, insya-Allah tak ada masalah lah. Tapi kalau lebih 8 jam memang agak keras lah. Contohnya jenazah VIP yang kami mandi sini, termasuklah yang terbaru Tan Sri Ali Amsar lah. Saya uruskan di sini. Okey. Itu daripada overseas lah. Okey, kalau yang di sini maknanya kalau jenazah biasa macam ni, kita tak berapa jadi isu sangat sebab kita ambil masa nak kapan dan juga mandi lebih kurang 45 minit. Tapi kalau kanser paru-paru agak bermasalah sebab paru-paru ni dia biasa kira rokok lah. Okey. Paru-paru ni bila kita mandi, kita iring waktu mandi dia akan keluar. Darah-darah beku dalam mulut sebab badan dah kecut, dia akan keluar. Darah-darah beku tu dia keluar, kemudian dia akan ada juga yang berbentuk macam agar-agar tapi warna hitam. Dia akan keluar. Lepas tu dia macam jelly. Waktu kita iring tu, mandi tadi tu, kalau Ustaz Syakir cerita, dia akan keluar lah melalui telinga, melalui hidung dan juga mulut. Ni agak makan masa lah sebab kita nak kena cuci betul-betul. Sebab paru-paru kalau dah rosak memang susah lah. Okey. Kalau jantung ni okey lagi. Kan kalau kena jantung okey. Tapi kalau kena kanser pun sama juga. Kes kanser macam AKN duk hantar sini tu, kanser memang makan masa sikit lah. Yang selalu makan masa kita nak urus ni aksiden, kemalangan, yang pecah kepala, yang putus kaki, putus tangan dan juga jenazah yang terbakar. Jenazah yang terbakar ni memang agak makan masa lah sebab dia air yang kena ni akan keluarkan kulit tu. Kan? Jadi kita kena, kalau yang terbakar ni kita kena bentang dulu ni lah. Kat atas tempat mandi tu baru kita letak jenazah. Kalau luruh pun kita akan kumpul balik, kita akan buat bunjut. Kita akan letak lah ni. Dia macam-macam tuan-tuan. Pastikan tuan-tuan rapatkan lah kaki dia. Okey. Kemudian tangan dia ni. Ni saya ibarat macam macam kapas lah. Sebab kapas kita nak guna sayang pula kan. Ni kapas. Okey, benda yang pertama bila ni kena tutup Waktu kita nak kapan kena tutup. Aurat dia kena tutup. Okey. Tangan ni dia lembut dah waktu kalau kita lembut ni dia lembut, dia akan duduk macam tu. Okey, kita letak je benda ni. Tadi Ustaz Syakir dah ni dah kan? Tak apa, basah tak apa. Kita akan letak macam ni. Kita tutup tangan dia supaya tangan dia tak lari nanti waktu kita nak ni. Tu kita letak macam ni balik. Ini kalau dapat panjang cantik, kita terus tutup kemaluan dia. Okey, keadaan dia macam ni. Okey, waktu ni kalau tuan-tuan nak sikat rambut ke nak apa ke boleh, nak bagi elok. Kalau dia jenis bagi nampak kemas lah, nampak kemas. Okey, bagi nampak kemas elok. Kapas masuk telinga, masuk hidung. Okey, takut dia keluar. Kalau mulut dia ternganga, kena masuk juga kapas lebih kurang panjang tu, dulu masuk dia. Tutup. Sebab kita nak jaga air dia. Kalau mata dia tak boleh
terbuka macam ni kata kan. Okey, baca selawat ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, buat ini. Tarik. InsyaAllah akan tutup. Kalau lidah ada yang terjelir kan, meninggal kan, tuan pegang kat sini. Tarik sini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia akan tarik. Tengok lidah dia akan masuk dalam. Bawah ni. Okey, tu antara ni lah. Okey. Tadi saya kata bila dah orang meninggal kan, bila meninggal tuan-tuan kena buat kain macam ni. Dan kalau boleh tebuk lah. Okey, kalau nak buat macam ni pun boleh. Ikat ni, bila dia habis umur tu kan. Boleh juga. Kita takut terlucut. Supaya kita nak rapatkan ni. Kalau kata dia pakai gigi palsu, habis umur terus buang. Bila dah keras, tak boleh buang dah. Biarkan je. Abaikan je. Okey, kalau macam ni saya suka, kalau pergi tengok dia orang bagi tahu ada kematian, saya akan buat macam ni lah. Saya lebih suka letak kat bawah dagu ni. Supaya dia kuat. Dia kuat tarik. Faham tak? So kita buat macam ni, dia akan tarik kuat. Dia akan rapatkan mulut tu sebaiknya. Sebab dia berlubang ni kan, dia akan tarik cantik. Tapi janganlah waktu nak kapan buat ni pula. Kapan tak perlu dah. Waktu dia awal tadi, waktu dia bawa dia meninggal tu kan. Waktu dia meninggal tu. Okey, tu yang tuan-tuan kena buat. Bubuh minyak kat sendi, letakkan pemberat sikit kat atas dia. Janganlah ambil kilo-kilo apa semua tu. Kalau letak minyak pun boleh kat, tekan perut supaya tak kembung. Sebab contohnya meninggal malam ni nak ke bumi pagi esok. Okey, contoh ayah saya meninggal hari Jumaat malam selepas kami sembahyang maghrib. Kebuminya esok jam 3 sebab adik saya kagat daripada Sarawak nak balik juga. So kami pukul 3 esok, jadi alhamdulillah lah semua selamat. Dia tak kembung, tak apa, lembut kan. Jadi okey. Kemudian kita akan letak kapas lah. Kapas. Kita tutup sepenuhnya. Badan sikit kita selak kain tu. Dengan kita terus angkat telanjang ni tu. Okey. Buh kapas panjang tu. Okey. Contoh lah tuan-tuan ni. Kapas tu besar ni kan. Okey, tuan-tuan tutup macam tu. Pastikan dia tutup betul-betul. Bagi penuh ni. Okey, dah penuh situ tu ambil lagi kapas. Kan? Apa kain ni kain pakai ni. Okey, ambil kapas, maknanya tutup lagi. Dia kena panjang kot tu kapas. Dia kot tu kapas dia akan panjang kot tu, dia tak ada panjang macam ni. Dia panjang macam ni tak muat. Saya akan buat tutup tu. Kemudian nanti saya buat. Kita buat pergi nampak sikit kan. Ni kita ibarat kapas je ni. Lebih tak apa. Janji tutup badan dia sebab dia tak pakai baju dah. Kalau nak buat jubah lambat. Okey, tutup lah. Tutup. Okey, pastikan masuk situ bagi nampak kemas. Ni kita ibarat kapas Okey, lepas tu kaki ni pun sama. Kita tutup sampai habis ni lah. Sampai komplit semua. Ni dah tutup komplit. Muka apa semua dah. Okey, waktu ni kita perlukan 3 je. Kalau ada waris 3 orang lah waris. Kan? Lepas tu seorang akan duduk ujung sana, seorang akan duduk ujung sini untuk tarik ni. Supaya dia tegang ni. Yang duduk ujung ni nanti akan kontrol sini supaya dia tegang. Tarik ni je. Kalau tak cantik. Okey. Kemudian kita nak mula kapan? Dah siap semua kita balut kan? Kena pegang. Seorang kat tengah. Satu je dulu. Satu je. Okey tuan. Waktu macam ni mana kita nak mula dulu? Nak balut? Sini dulu. Tuan cuba kiam. Mana dulu? Waktu kiam je. Okey. Daripada kiri tu tuan-tuan tolak masuk. Tolak. Lepas tu tegang-tegang. Tegang-tegang. Okey. Okey, tarik. Ni terus ambil. Terus. Okey, terus masuk bawah ni. Jangan tekan kuat. Tak menampas kawan hang lagi. Okey, ni kena pegang. Ni kena pegang seorang. Ni kena pegang sini. Ni kena pegang seorang. Jangan tekan. Tak apa, biar bagi dia boleh nafas. Okey, kemudian hak ni pula tu tunggu tau. Lepas tu hak ni kita pas je terus sambut. Bagi nampak cantik betul-betul. Yang ujung sana kena tarik. Comel. Nampak tak dia lurus? Nampak kemas ya kan? Jangan buku tu lemah kawan. Agak-agak. Ni nama dia bunuh secara halus. Sekejap lagi yang kena soal jawab ustaz. Tak boleh nampak mampu buat macam tu. Okey. Yang kedua pula. Okey, seterusnya yang kedua. Okey, waktu ni tuan-tuan, kalau jenazah ni nak bawa jauh,
saya syorkan supaya tuan-tuan letak plastik lah bawah ni. Supaya kalau dia darah apa pun, dia tak akan pergi ke kapas kain yang terakhir. Dia tak akan kena. Contohnya bawah yang terdekat ni nak balik kertih. Aksiden. Saya mandikan, saya letak plastik. Memang cantik. Sampai sana pun orang tak perasan, kata, sebab dia orang kan bukan nak buka dah alam ni. Buka kat muka je. Kat muka ni pun kita akan plastik. Ada aksiden kereta terbakar depan ni tu. Depan Floria tu. Memang habislah muka dia. Terbakar, kereta dia terbakar. Jadi saya buat, memang kita nak bawa balik ke Kertih. Kertih, Terengganu. Kertih kan. Jertih pun Terengganu juga. Kertih. Kita bawa plastik. Bawa plastik. Okey, kemudian masuk yang kedua. Terus. Tarik, tegang. Dalam keadaan tegang kain ni. Cantik. Kemas. Kemas. Tapi waktu ni jangan rasa ni kita nak buat bagi cantik tau. Jangan alamak kesian dekat dia. Tak boleh lah. Kita nak bagi cantik macam ni. Bagi nampak kemas. Okey ni dah. Okey buka sikit kesian dah. Tak pernah apa kawan. Muka macam sama yang tadi. Dua beradik Beradik. Perut lain. Perut lain. Okey. Kemudian ni pula. Ni dia tugas dia tarik tegang macam ni je. Supaya kain ni tak kena kat bawah tu. Kemudian ni pas hak tu terus ambil. Okey. Bagi cantik dulu, tarik dulu ni. Seorang kena ambil peranan ni, dia kena bantulah. Ni hidup ni tuan-tuan, tuan-tuan boleh angkat sebelah tangan. Kalau mati berat. Buat film pocong. Cantik kan? Okey, cantik. Tak tinggal ni. Okey. Tegangkan betul-betul. Okey, tegangkan. Okey, cantik bang. Ni yang penting ni. Ni dengan ujung sana. Kotak dia akan tak lawa. Okey, terus. Ni kita. Okey. Dah cantik, tarik dulu. Nampak sana dah tarik, baru menjolok masuk. Lawa. Semeh. Okey, dah. Yang ketiga, yang terakhir. Waktu sebelum terakhir tu, kalau kampung dia nak letak daun pandan, bunga wangi apa, ikutlah. Nak buah bawah ikutlah. Cendana kan. Nampak kemas tak? Tu kita nak nampak macam ni. Nak nampak pergi kemas. Nak nampak kemas. Okey, jenazah duduk diam-diam. Okey, tuan-tuan cari kat mana lutut. Ikat. Jangan ikat mati. Ikat nak ikat belah mana tuan-tuan? Dia jenazah akan menghadap ke kiblat. Bau kanan dia akan jatuh ke tanah. Bau kiri akan naik. Waktu naik tu, sebelah naik tu kita waktu kiri. Okay, ni boleh ikat. Ni boleh ikat. Mana ni tadi? Ni kaedah ikat dia. Tuan-tuan kena ambil ni satu. Pusing sekali. Buat lagi sekali. Baru dia kuat. Okey, terus ikat. Okey, ni kena bagi kemas ya. Tak kemas ni tuan. Tak kemas ni. Salah tuan. Dia kena bawah ni. Salah tuan. Bawah. Ni tak boleh kat sini. Sini sikit. Ikat dada dia bawah. Kena ajar okey. Bagi kuat sikit bang. Kat lutut tu. Gitu. Okey, tak apa. Dia akan cabut. Tapi waktu kita nak ni, kita nak bagi, maknanya orang tengok tu nampak cantik kita buat. Kita yang menguruskan ni nampak cantik. Kalau time ikat ni tak kira lah yang mana mula dulu. Tak kisah. Tak kisah ikat mana-mana. Dia pastikan ada 5 lah. Satu di kepala, kaki, lutut, bawah ni sebab kita nak tahan tangan ni. Supaya dia tak jatuh ke bawah. Ni kita ikat sini supaya tangan dia ni kiam. Mayat tengok. Ni lembut ni. Kalau yang mayat tu keras lah. Keras. Tu kita nak bagi dia nampak macam tangan dia duduk macam tu lah. Khatimah kan? Husnul khatimah. Okey. Tapi bila tuan-tuan siap, tuan-tuan jangan biar macam ni. Macam ni, orang tengok huduh. Huduh ni. Tak siap je ni. Nak pergi kubur malu. Tak elok. Dia kena buat lain. Bagi nampak elok sikit. Okey. Macam tu. Nak gulung je. Baru nanti ni dia elok lah. Tuan tegang kan. Dia akan jadi cantik. Sama juga di kepala. So nampak kemas ya? Tak kemas lah.
Sini limpu tu tak buat kemas. Saya lebih suka macam ni lah. Kalau saya buat bunga macam ni. Kan? Saya buat bunga macam ni. Sama juga di sini pun. Kemudian siap lah. Lepas tu, ambil dah minyak wangi letak. Letak kat pipi, dekat dahi, dekat hidung, dekat dagu. Sebab waris nak cium waktu ni. Okey. Kalau waktu ni, kan, jangan ikat lagi. Sebab waris nak masuk. Hampa ikat macam ni, waris tak mau takut. Kan? Kita buka ni, kita buat macam ni. Ni kan? Kita buat bagi nampak. Ya. Buat bagi nampak cantik lah orang tengok. Bagi nampak bantai lah. Kan comel tu. Kan? Berbanding dengan tadi serabut. Ni orang tengok pun Allah, baru senang. Contoh macam yang mayat kebakaran tu buka semua macam ni juga ke? Kalau terbakar, okey aib dia. Contohnya terbakar ni kan, kita yang mana yang ni kita akan letak apa? Kapas. Tak kapas. Kita kapas yang terbakar, yang pecah macam baru ni budak MACD tu muda lagi, pecah kepala. Tapi saya masukkan dia pecah terus. Nampak otak. Nampak sikit. Keluar lepas cek. Saya pergi cari pampers dewasa. Supaya dia tak keluar darah, saya serelur masuk, saya ikat bagi cantik, saya letak kapas kat luar. Memang orang tak perasan lah. Kita buat bergelok lah. Orang tak perasan kata pakai pampers di kepala tu. Sebab dia nak jalan jauh. Ni semua ni putus, ni pecah. Habis, tak ada apa dah. Budak muda lagi. Ni dah siap. Macam ni lah. Lepas tu, dah siap semua waris dah siap. Ambil lah satu kapas lagi, letak tutup muka. Last, lepas tu baru tutup penuh. Tu buat macam tu lah nanti. Nampak cantik. Lepas tu ambil kain batik lagi satu, tak kat atas. Lepas tu solat. Kan, okey. Buka balik, tuan-tuan pula yang buat. Sampai settle tu. Sampai settle, okey. Alright. Tarik dulu. Bagi dia tegang lu kain tu. Ujung kaki kena tarik. Macam tu, baru lawa. Baru dia akan dia tegang. Okey, boh. Apalah dosa hari. Mana kau? Mana kau? Lumpur. Tiga. Okey, Sun. Kemas. Macam ni lah. Kita nak tengok. Jangan tak berdekat-dekat tak lawa tu. Orang tengok, keluarga tengok, waris tengok pun Allah depa ni. Macam ni insya-Allah. Kemas. Okey, yang kaki boleh terus ikat. Kena seorang bantu ikat. Okey, yang ni boleh ikat ah. Ikat. Ni pesi ke bawah lagi. Bagi dekat atas siku je. Tu. Yang bawah tu kat lutut ni ah. Dekat lutut. Betul lutut. So kita nak temukan lutut ni. Habis putih ya. Kena kain kapan. Okey, dah siap nanti ada seorang dia akan letak minyak wangi lah. Jangan ikat mati tau. Ikat mati. Jenazah dia gunting. Buat bunga sekali. Lepas ni tak buka dah. Tunggu sampai ada orang semayang. Kemudian siap. Memang mereka akan semayang. Tunggu saya Syakir siap. Kamu duduk macam ni. Ruang kubur kat sini. Kamu tak boleh buat apa dah kalau dia orang tinggal pun duduk macam ni. Tak boleh bangun dah. Tak boleh bangun dah. Yang ni jadi solat jenazah ni. Pandai-pandai lah dia. Pocong ni kawan. Bagi betul-betul dia ni. Comel. Ni ke bang. Ni dia sangkut ni tak gini. Ni tak habis. Tengok. Tak habis ni. Ini adalah Lagi dia tak edit. Lepas tu gulung masuk. terbaik lah. Sabar. Ni kalau lebih macam ni kan. Jangan biar macam ni tak cantik. Okey, lipatkan masuk ni. Bagi masuk sana. Bagi nampak cantik. Bagi nampak kemas. Tak serabut. Lagi gulung lagi masuk dalam lagi bagus. Besar sikit lah. Boleh lah. Kita selisihkan kain tu. Kita bukan sambung jahit, kita selisihkan. Tindan. Okey, lepas tu ni kita lawan pula. Baru kita boleh kapan dia. Kalau kita pakai skepin tak akan boleh. Sebab tubuh dia memang penuh ni tuan. Ni meja ni troli ni penuh.
Perlukan orang tadah betul. Besar lebih kurang awal habang. 100 lebih kurang. 169 kilo. Tepat masa nak turun, masa saya nak pergi Beja Talkin tu, nak buat turun memang tak boleh ada orang bawah, takut terempah. Kami pakai kain. Iring saja kami letak. Lepas dengan kain tu ya. Dia kalau besar sangat pun. Tapi kena tahulah. Kalau jenazah yang terbakar tadi, kalau kata ada saki-baki kulit dia yang keluar, ikatkan dalam bunjut, letakkan sekali dalam ni. Tak kira lah letak tepi ni ke, tak mana-mana ke, letak je. Okey, kalau yang insiden tadi tu, kepala pecah apa semua, pastikan dia tak keluar darah lah. Okey, kaedah dia kalau untuk berhentikan darah ni, dengan kapur barus yang kamu guna tu yang warna putih macam garam tu kan. Okey, ambil sedikit kapas, lepas tu rendamkan dalam kapur barus tu, dekat darah dia tu letak, baca tabaccada abilah bin watab. Nanti insya-Allah. Okey. Ada Kalau kita nak hentikan darah tu boleh. Boleh? Boleh. Okey, ada persoalan? Dia bukan panas ni, dia panas. Kain ni panas. Kain ni panas ni. Okey, satu lagi masa turun kat liang lahat, biasa dia orang buka bagi longgar sikit kan untuk ni. Itu yang liang lahat. Kalau yang jenis tengah tu dia ni juga. Okey, dia macam ni tuan. Kita ada di Malaysia kita sama ada guna liang lahat yang jenis masuk ke dalam. Okey. Satu lagi yang memang tengah-tengah, siap ada bantal dia berbuat tu. Kan? Satu lagi dia pakai keranda. Keranda kan? Okey. Kalau yang ni semua keadaan dia mengiring. Memang dia akan mengiring sebab tu kita ikat dah ni. Kita sendal. Okey. Dia nanti dia akan mengiring, kita akan sendal ni bawah ni, pinggang, sini semua kita akan. Lepas tu baru kita, dah masuk elok baru kita buka. Kalau kata dalam keranda, okey, tu kain yang ada tu dibuat bantal tu, bubuh tanah atau pasir dalam tu, letak bawah kepala dia dalam keranda, kemudian iring siap-siap. Kalau kata pasir, jenis pasir, kalau jenis ketul tanah tu okey, kita boleh sendal kuat. Kalau jenis pasir kena pakai skop betul-betul. Betul-betul dia duduk miring. Kalau tuan-tuan tak letak belakang dia banyak-banyak, dia akan terbentang balik. Tu keranda lah. Kalau liang lahat paling mudah. Paling mudah liang lahat lah. Kalau kat Putrajaya ni pun dia pakai tengahnya. Siap ada bantal. Kita iri. Yang keras senang nak buat yang lahat tu. Kalau yang tanah kubur pasir, Pasir payah. Pasir memang kena pakai keranda. Macam kat kampung saya pun keranda lah. Tak boleh pakai liang lahat, dia runtuh. Tapi tuan-tuan kena tengok lah kalau macam kata jenazah contohnya kan. Jenazah-jenazah daripada overseas, luar negara. Katalah tuan-tuan di Maritim ni ada di sana nak hantar balik, tuan-tuan nak kena uruskan. Okey, benda yang pertama dia orang kata dah mandi. Cuma mandi dia orang di sana tak sama. Dia mandi betul ikut syarat sah cara dia. Cuma cara dia kapan tak samalah cara dia kapan. Kadang-kadang jenazah luar negara ni, barang dalam ni semua, organ-organ semua dah dihancurkan. Okey, dah dihancurkan, kotak tak boleh bawa balik. Okey. Kemudian bila sampai di Malaysia kita makan masa jam. Dah tentu air bisa dalam badan ni akan keluar habis. Dan akan basahlah kain ni. Kan? Sebab tu saya kata pentingnya balut dengan plastik. Walaupun kita nak bawa balik contohnya Terengganu, Johor, duduk dari KL ni kan. Nak balik jauh, jalan selamat dia supaya aib jenazah ni terpelihara, balutlah dengan plastik. Kalau macam ni, kalau darah keluar pun tak nampak. Sebab kita balut dengan plastik. Tapi kalau tak balut dengan plastik, tak payah cakap banyak. Tak sampai setengah jam tuan-tuan, habis. Macam kes aksiden kan. Aksiden memang akan nampak lah, darah tu keluar. Dan bila postmortem dia buat Y lah. Dia buat sini Y. Kalau kepala dia akan operate sini, dia akan buka. Sihat ni dia Y sini, dia jahit balik lah. Kalau HKL apa nama hospital sini, Putrajaya pun cantik lah jahitannya. Cantik, kemas kita tengok. Kan? Hospital swasta saya tak tahu lah kalau hospital. Plastik mana tu Ustaz? Dia pakai. Plastik yang pakai apron tu. Apron yang Ustaz Syakir pakai tu. Jangan buat plastik tebal sangat. Sekali kita nak bentuk ni tak boleh. Janganlah tuan-tuan beli plastik yang tebal lalai meja. Tak boleh tu. Itu yang tak perlu plastik yang ada bunga-bunga, yang kosong je. Pakai apron, yang plastik apron tu je. tak kalau plastik yang share out tu. Share out tebal tak? Nipis. Kalau nipis tak apa. Nipis boleh. Nipis boleh sebab yang penting kalau contohnya kita nak buat plastik, yang penting sini. Ni boleh susik. Okey, kawasan yang perlu. Okey, kemudian kepala. Sebab dia akan keluar melalui hidung, mulut dan juga telinga. Dekat kawasan ni tak keluar.
Biasa kalau kita letak plastik, saya ambil jalan selamat daripada lutut terus sampai ke atas. Kalau nak buang plastik. Sebab dia akan keluar waktu bergoyang ni, dia akan keluar hidung, telinga dan juga mulut lah. Dia akan keluar. Okey, kalau kata ni takut keluar, dia tak keluar najis dah sebab kita dah Ustaz Syakir ajar cara nak meruang tadi kan. Dia tak keluar najis dah, dia akan keluar air. Badan kita bila lama-lama dia akan kecut. Kecut. Tu dia tekan tu dia akan keluar semua tu. Plastik dah sekali kan rambut. Tak. Okey, ni yang ni. Second last. Kalau nak bubuh yang sebelum pertama, bawah kedua pun boleh. Tak apa, tak ada masalah. Baik nombor 2 atau 3 lah. Tiga ni nombor 4 lah. Nombor 4. Itu yang terbaik lah. Kan biasa lapisan pertama, Untuk perjalanan yang jauh. kita letak kapas, lepas tu kita letak tutup cendana kan. Lepas tu baru letak jenazah kan. Biasa itu Memang kita akan, tadi ni sepatutnya ada cendana lah, saya takut bau dia pula. Cendana yang kapur baru kita akan letak air mawar sikit. mana yang kedua baru kita letak. Betul. Jadi kalau cendana tu pun berair pun, dia tak akan kena air kain. Dia kain nampak bersih macam ni. Nampak cantik. Dia tak ada masalah. Tu cerita dia. Semua bakal Tan Sri kan. Yang 3. Okey. Jadi ada soalan lagi? Ni kalau sisa yang macam Ustaz kata tadi, yang sisa letak tepi tu, kan, dia tak ada pisang ke apa? Dia mula tadi. Sekali dengan jenazah tadi. Kita balut elok-elok, kita buat bunjut. Kat, letak sini yang mula-mula tadi. Sebab dia kulit ni tu, kulit terbakar. Dia kulit terbakar tu dia akan keluar. Orang yang terbakar kulit ni, kita letak air sikit je. Tuan-tuan bila mandi tu, sebaiknya pipe air tu tuan-tuan balut dengan kain. Supaya air tu halus. Jangan tuan-tuan semua tu. Tak boleh. Tak boleh. Kita kalau saya uruskan dekat muka ni pun saya tadah tangan saya. Sebab sehalus-halus air. Sebab orang yang meninggal ni tuan-tuan, air tu kena pun sakit. Sebab waktu ni dia masih dalam mimpi. Dia panggil kita tak dengar. Tapi dia masih dalam mimpi. Dia tak percaya kata dia dah mati. Waktu mana dia sedar? Waktu dalam kubur. Bila dia dengar bau tanah, dengar bunyi binatang dalam kubur, baru dia sedar aku dah mati. Waktu ni, kita kapan kita mandi, dia panggil kita. Dia tengok isteri dia panggil, tengok anak dia panggil dia, orang tak dengar. Waktu dia sakit, dia tahan sakit. Sebab seluruh tubuh dia ni sakit. Sakit sangat sebab keluar ni sakaratul maut. Kecuali orang-orang yang hebat ni kan. Hebat macam mana pun, sakaratul maut ni tetapkan sakit. Cuma cara kaedah kita terima lah. Macam mana nasib kita kan. Elok ataupun tak, mudah-mudahan kita sunnah khatimah lah. Kan. Sebab bukan senang yang dapat sunnah khatimah ni. Ya. Ramai yang hari ni meninggal macam-macam keadaan. Dan saya urus ini, tuan-tuan, kita urus jenazah. Kita juga kena jaga haid. Okey, saya pernah hadap bila dah mandi baru saya nampak dekat perut, bawah perut ada tatu. Dekat kemaluan ada bearing. Tahu kan? Bearing. Orang yang lead dia akan rasa. Orang yang luar ni tak tahu sebab kita yang pegang. Kita yang cuci kemaluan dia, kita rasa okey, kita diam je. Lepas tu waktu kita nak tekan perut dia tu, nak buang najis tadi tu, ada biasa bawah pusat ni ada tatu. So tak perlulah sampai kita nak ambil pisau kikih apa semua. Tak perlu. Okay, kita kadang-kadang kita boleh cover, kita cover tutup tangan kita ke, kita tekan. Nak tutup air dia tu. Ni cepat ambil tutup kain. Dia macam-macam. Ada mata dia tak boleh tutup sampai kesudah. Sampai kita kapan ni pun mata dia terbuka lagi. Sebab dia dah lama kan. Jadi kita ambil lah kaedah, ambil kapas, tutupkan mata dia ke. Jagalah sebab waktu waris nak cium tu. Banyaklah kita mandi jenazah ni, banyak rahsia kita kena simpan lah. Kan? Kadang-kadang ada juga yang jenis mengamalkan benda pelik-pelik ni tuan-tuan. Kemaluan dia tak turun. Kan? Jadi pun ada kaedah macam mana kita nak buat. Dia pakai kapas kan. Dia banyak macam-macam. Sebab tu kita tak payah ikut benda-benda yang pelik-pelik ni, mengarut je. Dia waktu kita hidup, okey, waktu kita mati tu kita menyusahkan orang. Kita menyusahkan orang, bukan menyusahkan kita menyusahkan orang. Ya. Dia tak lemah. Dia tak lemah ni, dia cuma panas. Dia tak ada gerak kan. Alah biasalah kamu dulu kecil-kecil, kamu mak kamu bedung macam ni lah. Kita keluar bedung, balik pun kita kena bedung.
Hebat tak Allah Taala cerita? Datang dibalutnya kita. Balik pun dibalutnya kita. Cuma kita bagi wangi lah. Tapi kalau kamu bangun ni, tak pergi maghrib kamu duduk sini lari orang ni. Confirm lari. Okey, ada soalan tak? Soalan tentang pengurusan ni. Kapan ni tak susah, yang penting kita nak mengurus tu mandi. Kalau kita kafan kan, kita kena buat jubah dengan serban. Okey, dia kalau macam keadaan macam ni, kan dah 3 lapis kan. Saya hanya gunakan kapas dia untuk tutup tubuh. Okey, kalau kata tuan-tuan nak pakai jubah, saya pernah pakai jubah pada arwah ayah saya. Sebab tengok keadaan jenazah. Kalau jenazah tu memang lembut, boleh angkat tangan, boleh kita pakai jubah. Tapi kalau jenazah tu nak angkat tangan pun tak boleh, kita tak boleh paksa. Tuan-tuan nak masuk tangan dekat tangan jubah tu pun tak pas. Kalau jubah yang berjahit. Okey, kalau satu lagi kaedah, kita buat baju pakai kain ni. Kita boleh buat baju. Buat baju kita bentang siap-siap. Bila sampai kita ikat tengah tu, kita cuma ikat tali tu je lah. Tapi saya tak ajar lah tadi sebab takut jadi lambat. Itu susah, nak kena makan masa lah nak belajar tu. Kena tengok betul-betul. Betul. Dia kita buat kepala, terus tarik, tutup, kita ikat tangan. Itu baju, kita panggil jubah. Kalau jubah yang putih tu. Yang selalu dia pakai. Pakaian terakhir dia pakai. Dia pergi solat ke dia, atau yang barulah, jangan yang kena tik cicak apa semua tu. Okay, yang baru kita pakai macam arwah ayah saya dulu memang lembut lah. Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi kat dia. Jadi kami boleh angkat tangan tu, boleh masukkan sarung jubah tarik. Dalam jubah tu baru kami letak kapas. Baru kami kapan menggunakan 2 kain ni. 2 je lah. Sebab kita 3 helai. Okay. Dah kira selai lah tu. Kan? Tambahi tak ada apa. Kalau dia tak ada masalah pun. Cuma sunat lah. Dan Nabi 3, 5. Ganjilkan. Okay? Ada lagi? Kalau solat jenazah nanti Ustaz Syakir akan cerita kepala lelaki belah mana, kepala perempuan belah mana. Lelaki belah mana? Kiri. Kita berdiri dekat mana? Bukan dekat kepala. Dekat bahu. Dekat bahu. Okey, kalau perempuan belah kanan, kita berdiri dekat pinggang. Pinggang lah kita panggil. Okey, tu nak solat. Kalau kita pergi solat jenazah, kita tak tahu lelaki perempuan, kita tengok je. Imam duduk kat mana? Kita dah tahu dah. Itu penting itu, kedudukan jenazah. Okey. Lagi ada soalan tak yang boleh saya bantu jawab? Kalau contoh mayat tak cukup anggota, lepas pada dia ke bumi baru jumpa contoh tangan. Ke bumi kemudian. Tak perlu korek. Tak perlu korek. Tak perlu. Tak perlu korek dia, sambung balik tangan. Lah. Tanam sebelah boleh, nak tanam kat lain pun boleh. Okey, kalau kamu perasan, orang yang kecil manis, dia akan potong kaki awal. Kaki tu tak tunggu dia mati. Betul tak? Kaki tu ditanam dulu. Dikebumikan dulu kaki tu. Dia saya elak 10 tahun lagi pun baru dia meninggal. Betul tak? Dia pula meninggal kat tempat lain. Tak semestinya kita pergi cari tahu mana kaki dia tanam nak bunuh. Tak semestinya. Tak semestinya macam tu. Ya. Macam Ustaz, macam tu kaki dia potong tu dia tanam. Proses mandian tu. Dia kena cuci. Dia cuci dia macam biasa je lah. Kena cuci. Sebab biasa kaki kencing manis ni kaki dia hitam. Maknanya kita tak adalah macam proses kapan tu tak ada. Dia balut macam ni juga lah, kita balut macam contoh macam uri, anak meninggal, uri, kita wajib cuci. Buang darah-darah, tapi tak perlu sampai berus, buh klorok, buh sabun, tak perlu. Cuma kita buh garam, buh apa nama, dia panggil apa, asam tu supaya tak bau. Tak bau asam keping tu kan. Okay, kita bungkus, kita tanam je. Bungkus dengan apa? Kalau nak bubuh kapas pun tak boleh. Kalau nak bungkus macam tu pun tak ada masalah. Janji berbungkus. Kaki tu pun kita basuh elok, kita ambil kain yang putih, ada kain tak kisahlah kain apa-apa pun. Dia sebab sebaik-baik kain adalah warna putih. Kalau dia nak pakai warna lain, macam di Mekah perasan tak ada warna hijau. Di Masjidil Haram kan ada warna kuning. Dia tengok yang mana dia pun sempat, sebab tak sempat cari, mana yang ada. Tapi sebaik-baiknya putih lah. Putih. Sebab macam di Malaysia kita ni tak ada darurat lagi lah bagi saya. Kan? Tanam tu berapa kedalaman yang untuk kaki? Berapa kaki kita kubur? Jangan sampai bau. Sebab kita ni, bila kita mati, okey, ni keadaan kita kan. Bila kita mati, semua benda akan mengendap ke bawah. Ke belakang kita. Kalau kita mengiring, dia akan pergi ke mengiring. Semua darah apa semua dia akan mengerak. Kemudian ulat dia akan mula makan di bawah.
tempat darah kita kumpul, dia makan semua, hidung, muka, makan orang sampai dengan tulang. Dia cari darah kita kalau kita duduk tu semua, waktu kita meninggal ni, darah semua dah turun ke bawah ni. Dah turun ke bawah. Itulah tempat ulat nak mula dulu. Ulat nak cari dulu. Ulat apa semua makan sampai tak ada apa. Sekali orang-orang yang hebat lah kan. Ada bukti kita tengok ada orang Quran dia jaga, solat dia jaga kan, sampai belah itu pun mayat dia tak terusik tu, Allah Ta'ala bagi kat dia hebat lah. Kan? Ada hebat. Setengah orang tak sampai seminggu, macam-macam bau, macam-macam lah. Tengok pada amalan orang tu lah kan. Banyak amalan dia, selamatlah dia. Kurang amalan dia, terimalah azab dia. Itu je. Okey, apa-apa lagi? Jenazah ada nak tanya? Tak boleh buka. Kamu kena tunggu sampai dia orang siap. Perempuan, laki lah dulu kan. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa kan. Kita ingat itu lah laki kan. Kita berkawat, kita kata kiri kanan ke kanan kiri? Kiri kan. Kalau saya lah, saya ingat macam tu lah. Jadi bermakna kiri tu lelaki. Maksudnya kepala kiri sebelah kiri. Kita kawat kiri kanan kan. Jadi kiri tu untuk lelaki dulu. Dan sebelah kanan adalah perempuan. Apa hikmah dia sebenarnya ni? Tapi kalau syarat dia, kita nak solat jenazah tu berada di hadapan kita, tu selesai dah tu. Tapi kita nak ambil yang sunat dia, kenapa? Yang lelaki kepalanya sebelah kiri imam dan yang perempuannya sebelah kanan imam. Hikmah dia, jemaah yang lain tak dengar imam mengumumkan jenazah yang kita akan solat ni adalah solat jenazah lelaki. Kan? Dia dah terlambat Jadi dia tengok, oh, kepala belah kiri. Dia tahu. Sebab pentingnya untuk dia niat nanti adalah niat bagi jenazah lelaki. Dia tengok jenazah itu kepala sebelah kanan. Bermakna itu adalah jenazah perempuan. Jadi dia boleh niat untuk jenazah perempuan. Itu hikmah dia. Jadi kalaulah kata ada tu imam tu dia tersilap kepala belah kanan. Dia kata, oh tak sah ni, sorry, tak sah. Boleh tak imam turun solat sekali lagi? Tak, bukan macam tu. Sembahyang dia sah. Cuma fadilat dia, hikmah dia sunat supaya jemaah yang lain tahu itu adalah jenazah perempuan ataupun jenazah lelaki. Satu lagi pada kedudukan. Okey. Bila lelaki, imam di kepala. Kalau wanita di pinggang, kepalanya di sebelah kanan imam. Gitu. Okey, baik. Boleh tak duduk kita buat soft seperti mana kita nak solat jenazah. Buat sini, nanti saya bagi penerangan. Jadi imam selalunya lah dia akan kata okey buat 3 ataupun 5 soft. Kita nak ambil ni sunatnya yang nama ganjil-ganjil kan. Solat waktu yang ada jarak rapat-rapat tak apa. Kerana dia tidak ada rokok. Dia tak ada rokok. Okey. Jadi warih ni sebab itulah biar di kalangan yang solatkan jenazah ni adalah kalangan warih dia sendiri. Sebab tu kena ada pengetahuan untuk kita menjadi imam solat jenazah. Kita lah, kita tak payah kata orang lain lah. Kita, bila kita meninggal, kita nak anak kita yang solatkan ataupun orang lain untuk imam. Kita nak anak kita. Sebab tu menjadi tanggungjawab imam juga. Dia tanya dulu waris, ada tak di kalangan waris sendiri yang nak solat jenazah? Kita bagi keutamaan afdal dia dulu. Kalau dia kata tak ada lah minta untuk imam lah kot. Dia pun masa tu dia buntu sangat. Dia pun dah tak ingat nak mayang macam mana berapa rakaat kan. Untuk imam lah. Tak apalah ketika tu. Tapi kalau dia sendiri ada pengetahuan tu, dia sendiri lagi elok lah. Okay, baik. Jadi bila dah kedudukan begini, kita nak mulakan dengan macam mana fadilat kaifiat solat jenazah. Pertama sekali kita niat usolli ala, ikut ala hadzal mayt. Hadzal untuk mayat lelaki. Fardu kifayah. Arba'a takbir. Fardu kifayah. Ma'muman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat ke atas jenazah ini 4 takbir. Fardu kifayah. Mengikut imam kerana Allah Ta'ala.
Kemudian kita angkat takbir. Selepas sahaja imam angkat takbir, Allahu Akbar. Takbir yang pertama. Baca suratul Fatihah. Ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, baik, itu takbir yang pertama. Takbir yang kedua baca selawat Ibrahimi. Ya, seperti mana kita tahiyat akhir. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina fil alamin innaka Hamidum Majid. Selesai dah tu. Untuk takbir yang kedua. Kita angkat takbir. Allahu Akbar, takbir tu Allahu Akbar. Okey, baik. Kemudian kita baca doa untuk arwah. Sekurang-kurangnya. Kalau yang panjang tak ingat. Allahumma ighfir lahu. Betul. Allahumma ighfir lahu. Warhamhu. Wa'afihi. Wa'fu anhu. Oh, panjang lah. Tapi sebenarnya ada panjang lagi. Pak Akrim dulu ni panjang lagi kan. Alamak tak ingat lah Ustaz. Buntu tak ingat langsung. Allahumma ighfir lahu. Cukup dah. Lepas tu ulang. Allahumma ighfir lahu. Allahumma ighfir lahu. Kan. Untuk apa? Doa untuk jenazah. Takbir pula yang keempat. Allahu Akbar. Kita baca doa juga untuk arwah. Allahumma la tahrimna. Ajrahu. Wa la taftimna. Ba'dahu. Waghfir lana. Wa lahu. Kat situ pun okey dah. Kalau panjang wa ilal ikhwanil ladzina sabaquna bil iman sampai habis. Tak ingat juga Allahumma la tahrimna ajrahu. Tak ingat baca lah qul huwallahu ke apakah. Janji tak kita terdiam macam tu saja. Tu doa yang dua tadi tu doa. Okey. Bila selepas habis jam 4 takbir, selepas baca tadi Allahumma la tahrimna ajrahu, kemudian imam bagi salam ikut Assalamualaikum warahmatullahi